开始今天的崇拜。 Kita akan memulai ibadah hari ini.我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来并从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 信靠耶稣真是甜美。 Ku percaya pada Yesus. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan sampai saat ini Tuhan, Engkau mengasihi kami dan juga memberikan kami perlindungan.
Kami bersyukur Tuhan di gereja kami boleh melaksanakan ibadah. Sekalipun saat ini Tuhan setiap kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi satu hal yang kami percaya, kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang memberikan hikmat dan perlindungan kepada pemerintah kami dan juga kepada seluruh instansi pemerintahan. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh gereja dimanapun berada. Pada saat ini Tuhan, biarlah kami tetap teguh di hadapan-Mu. Setiap anak-anak Tuhan boleh tetap setia di hadapan-Mu, melakukan tugas kami, dan juga kami boleh tetap taat di hadapan-Mu. Bapa, kami juga berdoa pada saat ini, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, kami percaya bahwa kasih-Mu tidaklah berkesudahan. Bapa di surga, pada saat ini juga kami tidak lupa berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan di dalam menghadapi masa-masa ini. Tuhan, jangan biarkan kami kehilangan iman percaya kami kepadamu. Dan demikian juga Tuhan kepada seluruh anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin mendekat kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan memiliki kekuatan yang dahsyat dan kami tidak pernah meragukan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, dan juga rangkaian ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan demikian juga untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku mau menjadi Allahmu. Selanjutnya kita akan merenungkan firman Tuhan dari Pendeta Limu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih. 今天我们一起来分享罗马书第8章31节到39节。 Hari ini kita akan bersama merenungkan nas firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai ke-39. 我们一起来打开新约圣经罗马书第8章31节到39节。 Mari kita bersama melihat, kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai 39. 我们一起来诵读一下。 Mari kita sama-sama membacanya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua.
Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin。 Amin. 我们一起来祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 亲爱的天父，感谢你， Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. 今天我们都来到你的面前， Pada hari ini kami kembali datang di hadapanmu. 说我们要蒙你的荣耀。 Tuhan, kami sungguh mau menantikan akan kemuliaan. 求主现在我们来听你的话语， Biar kiranya setiap kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan. 求主你赐给我们大大的恩典。 Biar kiranya Tuhan Kau yang memberikan anugerah-Mu buat setiap kami. 我们愿意依靠圣灵， Kami sungguh mau merindukan akan kuasa Roh Kudus. 把所有的荣耀都归给你。 Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. 以上的祷告奉靠耶稣基督的求， Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 今天我们一起来分享罗马书第8章31节到39节。 Hari ini kita bersama merenungkan nas firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. 现在我们生活当中，我们遇到了各种各样的苦难， Di dalam kehidupan kita saat ini kita menemui begitu banyak pergumulan dan kesulitan. 因着这样的苦难，我们常常叹息。 Dan oleh karena penderitaan yang kita alami, kita seringkali mengeluh. 但是我们上个礼拜我们已经看到了， Tetapi melalui nas firman Tuhan yang telah kita lihat di minggu yang lalu, 我们叹息的时候，生命也为我们叹息。 nah ketika kita mengeluh, Roh Kudus pun menyatakan keluhan untuk kita. 生命的叹息就是为了我们的祷告。 Nah, Roh Kudus, keluhan daripada Roh Kudus itu juga merupakan mewakili doa kita di hadapan Tuhan. 所以我们透过生命的祷告，我们得到力量。 Oleh karena itu, melalui doa dari Roh Kuduslah kita mendapatkan kekuatan. 透过今天的经文，使徒保罗给予我们大大的力量。 Melalui nas firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus memberikan kita kekuatan yang begitu besar. 因为今天的经文当中，使徒保罗提到上帝的爱。 Karena melalui nas firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus menyatakan tentang kasih Allah. 是在我们在苦难当中可以忍耐的原因，因为有上帝的爱。 Dan sesungguhnya ketika di dalam penderitaan kita bisa tetap bersabar, itu hanya karena kasih karunia daripada Tuhan saja. 透过今天的经文，我们可以看到， Melalui nas firman Tuhan hari ini kita bisa melihat 我们的盼望都在上帝的爱当中。 bahwasanya pengharapan kita itu juga ada di dalam kasih Tuhan. 透过今天的经文当中，使徒保罗对我们要说话。 Melalui nas firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mau menyatakan kepada kita 上帝一直看顾保护自己的百姓， bahwasanya Tuhan tetap menjaga dan memelihara umatnya. 他的目的呢永远不改变了。 Dan tujuannya tidak pernah berubah. 为什么永远不改变呢？ Mengapa tidak pernah berubah? 因为上帝的爱就是永远不能改变的。 Karena kasih Allah itu sendiri itu kekal adanya dan tidak pernah berubah. 透过今天的经文，我们看到了， Melalui nas firman Tuhan hari ini kita bisa melihat 使徒保罗提到5个问题。 Rasul Paulus menyatakan ada 5 persoalan. 我们听这5个问题的时候，我们一起来回答说。 Nah, ketika kita mengetahui kelima persoalan ini, marilah kita sama-sama menjawab. 现在我们一起来看一下罗马书第8章31节的经文。 Mari kita bersama melihat dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 是的，若使徒保罗问我们， Nah, melalui nas firman Tuhan ini, Rasul Paulus menanyakan kepada
kepada kita, 谁可以抵挡我们？ siapakah yang akan melawan kita? 若使徒保罗这样问我们的话， Jikalau Rasul Paulus bertanya hal ini kepada kita, 我们可以提到了各种各样的问题。 maka kita juga bisa menyatakan banyak persoalan. 但是今天的问题当中，今天使徒保罗问我们的这问题当中，最重要的是什么呢？ Tetapi melalui pertanyaan yang dinyatakan, apa yang paling penting dari semua itu? 最重要的一句话就是这个： Nah, yang paling penting ialah 神若帮助我们的话， jikalau Allah di pihak kita, 是的，上帝来帮助我们的话， benar jikalau Allah di pihak kita, 上帝已经知道了我们， karena Allah telah mengetahui akan kita, 上帝已经拯救了我们， karena Allah telah menyelamatkan kita, 上帝已经呼召了我们， karena Allah telah memanggil kita, 上帝已经赐给我们大大的恩典。 karena Allah telah menyatakan anugerah yang besar 我们 pada kita. 现在就在这样的恩典当中， Nah, saat ini kita hidup di dalam karunia Allah. 上帝这样帮助我们。 Dan Tuhan juga begitu menolong mengasihi kita. 上帝若帮助我们的话， Jikalau Allah saja menolong kita, 到底谁能抵挡我们呢？ jadi siapakah yang akan melawan kita? 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang terkasih, 这个是第一个提问： ini adalah pertanyaan pertama. 到底谁能抵挡我们？ Siapakah yang akan melawan kita? 我们回答是什么呀？ Nah, apa jawaban kita? 有吗？ Apakah ada? 没有。 Tidak ada. 无论什么，无论谁，不可抵挡我们， Jadi siapapun tidak ada yang mampu melawan kita. 因为这是什么呀？ Karena apa? 因为上帝帮助我们。 Karena Allah yang menolong kita, karena Allah di pihak kita. 虽然有地位的权势， Meskipun ada perlawanan, 但是不可抵挡我们， tetapi itu tidak akan mampu melawan mengalahkan kita. 因为上帝帮助我们。 Karena Allah ada di pihak kita. 我们透过罗马书第8章32节能看到第二个提问。 Nah, melalui pasal 8 ayat yang ke-32 kita bisa melihat pertanyaan yang kedua. 我们一起来看一下罗马书第8章32节。 Kita bersama melihat Roma 8 ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? 我们的回答是什么呀？ Nah, apa jawaban kita? 是的，上帝能赐给我们很大的恩赐。 Benar, bahwasanya kita menyadari bahwasanya Tuhan mengaruniakan kepada kita karunia yang begitu besar. 为什么上帝赐给我们有这样的恩赐呢？ Nah, mengapa Allah mengaruniakan kita karunia yang begitu besar? 今天的经文告诉我们， Nah, firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita, 神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？ Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? 因为上帝已经赐给我们最尊贵的他的独生子。 Karena Allah sendiri telah mengaruniakan kepada kita yang paling berharga dari miliknya, yaitu putranya yang tunggal. 耶稣是上帝的独生子， Yesus adalah anak tunggal Allah. 他在十字架上为我们而死了。 Dan dia telah disalibkan, mati di atas kayu salib untuk kita. 到底这个是谁的爱呢？ Dan ini adalah kasih dari siapa? 这就是上帝的爱。 Ini adalah kasih Allah. 这是谁的计划呢？ Nah, ini adalah rencana siapa? 是的，这个也是上帝的计划。 Benar, ini juga adalah rencana Allah. 我们一起来想一想， Mari kita coba pikirkan dan renungkan. 因为加略犹大卖了耶稣， Apakah karena Yudas Iskariot yang telah menjual Tuhan Yesus, 所以耶稣在十字架上而死吗？ sehingga maka dengan demikian maka Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib? 因为比拉多可怕犹太人， Apakah karena Pilatus yang takut kepada orang Yahudi kah? 所以耶稣在十字架上而死吗？ Sehingga itulah yang membuat Yesus disalibkan di kayu salib. 因为犹太人不喜欢耶稣， Apakah karena orang Yahudi yang membenci Tuhan Yesus, 所以耶稣被钉十字架而死吗？ sehingga dengan demikian maka Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib? 是的，这个也是真实的。 Benar, bahwasanya ini juga adalah satu
帝爱我们， Ini karena Tuhan begitu mengasihi kita. 因为上帝不爱我们的话， Karena jika Tuhan tidak mengasihi kita, 耶稣不可以在十字架上而死亡。 maka Tuhan Yesus tidak mungkin disalibkan di kayu salib. 是的，我们看一看， Dan mari kita bersama melihat 上帝已经赐给我们了最尊贵的他的独生子耶稣基督。 bahwasanya Allah telah mengaruniakan putranya yang tunggal yang paling berharga dari dirinya kepada kita. 所以我们已经得到了非常尊贵的上帝的礼物。 Oleh karena itu setiap kita telah mendapatkan hadiah dari Allah yang sangat berharga. 虽然我们现在在生活当中有苦难， Sekalipun dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini kita mengalami begitu banyak pergumulan, 但是上帝已经来拯救我们。 tetapi Tuhan Allah telah datang menyelamatkan kita. 上帝天天赐给我们供应的恩典。 Dan setiap kalinya Tuhan menyatakan anugerahnya kepada kita. 我们透过罗马书第8章33节能看到第三个提问。 Melalui Roma pasal 8 ayat 33 kita bisa melihat pertanyaan yang ketiga. 我们一起来念一下罗马书第8章32节。 Mari kita 33 bersama 节。 membacanya Roma 8 ayat ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 第三个提问的意思是什么意思呢？ Nah, pertanyaan ketiga ini artinya ialah 谁能控告我们呢？ siapakah yang akan menggugat kita? 虽然撒旦和魔鬼来控告我们， Sekalipun setan dan iblis menggugat kita, 因为这个是他们的特点。 karena ini merupakan ciri khas dari mereka. 魔鬼的名字是迪亚波罗斯。 Nah, nama iblis dalam Alkitab itu adalah diabolos. 啊，这是什么意思呢？ Nah, ini artinya apa? 他常常扳回了， Nah, ini artinya bahwasanya dia selalu menggugat. 他常常控告了。 Dia selalu menyatakan kesalahan kita. 我们看一下启示录12章第10节， Kita bersama melihat Wahyu 12 ayat ke-10. 这个经文怎样描述魔鬼是什么样的？ Bagaimana nas firman Tuhan ini menjelaskan bahwasanya iblis itu seperti apa? 我们一起来念一下启示录12章第10节。 Mari kita bersama membaca Wahyu 12 ayat ke-10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa-pendakwa saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. 是的，他的控告呢都没用的， Dan kita tahu bahwasanya segala dakwaannya itu semuanya kosong belaka. 因为什么呀？ Karena apa? 因为耶稣成为我们的辩护者， Karena Tuhan Yesus telah menjadi juru selamat kita. 在圣经记载了， Di dalam Alkitab dicatat 耶稣为我们的罪而死了， bahwasanya Tuhan Yesus telah mati bagi segala dosa dan 然后呢，耶稣真复活了， dan sungguh Kristus telah bangkit. 他现在坐在上帝的右边， Dan saat ini dia duduk di kanan Allah Bapa. 他现在为我们祷告当中， Dan sampai saat ini dia terus mendoakan kita. 所以无论谁不可控告我们了。 Oleh karena itu siapapun tidak ada seorang pun yang dapat mendakwa kita. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我们一起回答说一声： mari kita bersama-sama menjawab. 谁能控告我们吗？ Siapakah yang bisa mendakwa kita? 有没有啊？ Apakah ada? 是的，我们的回答就是没有。 Benar, jawaban kita adalah tidak ada yang dapat mendakwa kita. 所以我们现在像以赛亚先知一样告白说， Oleh karena itu saat ini mari kita bersama-sama seperti Nabi Yesaya kita menyatakan. 我们一起来念一下以赛亚第50章第8节。 Kita bersama membaca Yesaya 50 ayat ke-8. 我们一起来读。 Kita baca. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapa kawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. 我们继续来，我们念一下以赛亚第50章第9节。 Kita lanjut membaca Yesaya 50 ayat ke-9. 我们一起来读。 Kita baca. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Lengan akan memakan mereka. 是的，以赛亚先知这样告白说： Nah, kita melihat bahwa Nabi Yesaya juga mengakui hal ini. 若上帝靠近我们， Jika Allah di dekat kita, 到底谁能抵挡我们？ maka siapakah yang akan menjadi lawan kita?
上帝来帮助我们。 Jikalau Tuhan yang menolong kita, 耶稣为我们而死了， karena Tuhan Yesus sendiri telah mati bagi kita. 到底谁可以控告我们呢？ Jadi dengan demikian siapakah yang mampu mendakwa kita? 无论谁也不能做。 Maka siapapun tidak ada yang dapat melakukannya. 这个是现在使徒保罗在罗马书第8章当中对我们要说话。 Nah, inilah yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat yang ke-32 ini. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang dikasihi, 我们已经得救了。 kita ini telah diselamatkan. 我们借着耶稣基督的宝血，我们已经得救了。 Melalui darah Yesus Kristus yang berharga, setiap kita telah diselamatkan. 真的重要的是什么呢？ Dan yang paling penting ialah, 虽然在地上有苦难， sekalipun di dunia ini kita mengalami penderitaan, 但是这样的苦难不能拦制过我们。 tetapi penderitaan seperti ini tidak dapat menghalangi kita. 我们在苦难当中， Di dalam penderitaan yang kita alami, 可以看到了上帝爱我们。 maka kita sungguh akan melihat betapa Allah mengasihi kita. 无论什么样的环境， Dan di dalam segala kondisi keadaan, 上帝必抓住我们。 maka Tuhan Yesus sendiri yang akan menggenggam, menjaga dan 无 memelihara 论 kita. 什么样的环境， Dan di dalam segala kondisi apapun, 上帝来帮助我们。 maka Tuhanlah yang akan menolong kita. 我们继续来看一下罗马书第8章30节。 Mari kita bersama melihat Roma pasal 8 我 ayat 们 yang 通过罗马 ke-8. 书第8章30节，我们能看到第4个提问。 Melalui Roma pasal 8 ayat 34 ini kita bisa melihat pertanyaan yang keempat. 我们一起来念一下罗马书第8章34节。 Kita bersama membaca Roma 8 ayat 34. 我们一起来念。 Kita baca. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 这34节，使徒保罗提问给我们： Nah, di dalam ayat yang ke-34 ini Rasul Paulus memberikan pertanyaan kepada kita. 谁能定我们的罪呢？ Nah, siapakah yang bisa menyalibkan kita? 这个答案呢，我们已经都看见了。 Nah, jawabannya setiap kita telah mengetahuinya. 在哪里？ Di mana? 罗马书第8章1节。 Yaitu di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. 我们一起来念一下罗马书第8章1节。 Mari kita bersama membaca Roma 8 ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 我们有没有定罪呢？ apakah kita ini akan mengalami penghukuman? 真的没有了。 Sungguh tidak akan ada lagi penghukuman. 因为使徒保罗在罗马书第8章1节当中这样说吧。 Karena Rasul Paulus sendiri menyatakan di dalam ayat yang pertama demikian. 但是这一句话当中最重要是什么呢？ Tapi di dalam nas firman ini yang paling penting ialah 在谁的里面呢？ bahwasanya di dalam siapa? 在耶稣基督里面， Yesus di dalam Kristus Yesus. 在耶稣基督里的就不定罪了。 Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 现在我们住在哪里啊？ saat ini kita ada tinggal di mana? 我们现在住在谁里面呢？ Kita tinggal di dalam siapa? 是的，我们相信，我们现在在耶稣基督里面， Benar, kita percaya bahwasanya saat ini kita tinggal di dalam Kristus Yesus. 我们住在耶稣基督里面的话， Jika kita tinggal di dalam Kristus Yesus, 我们谁也不能定我们的罪了。 maka siapapun tidak akan mampu menghukum kita lagi. 因为什么呀？ Karena apa? 因为耶稣为我们而死了， Karena Kristus telah mati bagi kita. 然后呢，耶稣为我们复活了。 Dan Kristus juga telah bangkit bagi kita. 他现在坐在上帝的右边， Dan saat ini dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, 为我们祷告。 mendoakan kita. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Oleh karena itu, saudara-saudari yang kekasih, 我们带着这样的大大的信心而往前走。 mari kita melangkah dengan mengenakan iman yang teguh ini. 我们以前透过罗马书第7章当中看到了使徒保罗的光景。 Nah, melalui Roma pasal 7 yang lalu kita telah melihat bagaimana penjelasan dari Rasul Paulus. 他也有软弱的时间， Dia juga mengalami saat-saat penderitaan. 他里面也有属灵的征战， Dia sendiri juga mengalami kelemahan dan peperangan rohani. 但是他也相信 Tetapi dia juga percaya 耶稣基督来拯救我们。 bahwasanya Tuhan Yesus telah datang dan menyelamatkan kita. 所以无论谁不可来定我们的罪。 Oleh karena itu siapapun tidak ada lagi yang mampu menghukum kita.
所以我们带着这样的信心而往前走。 Maka kita seharusnya mengenakan iman yang teguh ini, kita terus melangkah ke depan. 我们透过罗马书第8章35节，我们可以看到了最后的一个提问。 Dan melalui Roma 8 ayat yang ke-35 kita melihat pertanyaan terakhir. 我们一起来念一下罗马书第8章35节。 Mari kita bersama membaca Roma 8 ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? 是的，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？ Benar. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? 我们回答的答案是什么呀？ Nah, apa jawaban kita? 无论有患难， Sekalipun kita mengalami pergumulan, 再苦难， sekalipun kita mengalami penderitaan, 逼迫患难， di dalam segala kesesakan yang kita alami, 饥饿， dalam bahkan kelaparan, 赤身裸体， bahkan ketelanjangan, 危险， bahkan dalam segala mara bahaya, 无论什么样的不可断了与我们上帝的爱。 itu tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah. 使徒保罗35节当中有提到过有几个问题呢？ Di dalam Roma pasal 8 ayat ke-35 ini Rasul Paulus ada memaparkan beberapa pertanyaan. 第一个是患难， Yang pertama itu adalah tentang penindasan. 第二个是苦难， Yang kedua itu adalah kesesakan. 第三个是逼迫。 Yang ketiga adalah penganiayaan. 这三个共同点是什么呀？ Nah, dari ketiga hal ini apa persamaannya? 这个是在我们生活当中我们可以会发生的， Ini merupakan hal yang bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. 在我们生活当中我们碰到的各种各样的苦难， Di dalam kehidupan kita sehari-hari bahkan kita juga mengalami begitu banyak persoalan. 这个是自然当中有发生的灾难， Ini adalah hal yang wajar atau kesulitan yang biasa yang kita alami. 在我们生活当中可以经历过的苦难。 Dan ini adalah hal yang kita bisa alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. 还有我们看 Dan kita lanjut kita melihat 饥饿、 kelaparan 赤身裸体， atau ketelanjangan. 这是什么意思呢？ Nah, ini artinya apa? 这意思就是不公的意思了， Ini artinya adalah hal yang kurang. 就是全部都缺乏的意思了， Ini ada artinya bahwasanya ada hal yang tidak cukup. 饮食也不够， Makanan juga kurang, 衣服也不够， pakaian juga kurang, 经济上也不够， bahkan ekonomi juga mengalami kekurangan. 还有呢， Dan lagi 危险， bahaya. 还有刀剑， Dan terakhir itu pedang. 这个是跟哪个有关系啊？ Nah, ini berhubungan dengan hal apa? 这个是我们的生命的危险有关系的， Ini berhubungan, ini hal yang mengancam jiwa kita. 这就是关于死亡的。 Ini berhubungan dengan kematian kita. 但最重要的是什么呀？ Tetapi yang paling penting ialah 亲爱的弟兄姐妹们， saudara-saudari yang kekasih, 我们生活当中有没有这样的各种各样的苦难？ apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita mengalami hal-hal seperti ini? 每个人都有这样的苦难， Setiap kita juga mengalami hal-hal seperti ini. 但是重要什么呢？ Tetapi yang paling penting ialah 无论什么样的环境，不能我们与上帝隔绝爱。 di dalam segala kondisi apapun yang kita hadapi, tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. 为什么？ Mengapa? 因为我们的爱是大的原因吗？ Apakah karena kasih yang kita miliki itu besar? 不是啊。 Tidak. 为什么呢？ Mengapa? 上帝不可放弃我们。 Karena Tuhan, karena Allah tidak mungkin meninggalkan kita. 虽然我们在苦难当中， Sekalipun kita mengalami penderitaan, 好像不能跟随上帝而走， sepertinya kita tidak mampu lagi mengikut Tuhan Yesus. 但是我们可以往前走， Tapi kita tetap mampu melangkah terus. 怎么可能呢？ Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? 因为上帝抓住我们的手， Karena tangan Tuhan Yesus yang senantiasa menggenggam dan menjaga kita. 他的手是有力量的， Dan tangan Allah itu adalah tangan yang berkuasa. 他常常用大量的右手抓住我们了。 Dan Tuhan sering sekali menggunakan tangan kanannya untuk menggandeng kita. 虽然我们会软弱， Sekalipun kita bisa mengalami kelemahan, 但是上帝来抓住我们， tetapi tangan Tuhan senantiasa menggenggam tangan kita. 上帝来帮助我们。 Dan Tuhan senantiasa menolong kita. 我们是在告白说， Dan sejujurnya kita bisa katakan bahwa 因为各种各样的环境，我们会摇动， oleh karena beragam persoalan dan masalah kita sering sekali goyah. 不是吗？ Benar? 每个人都会摇动， Setiap kita bisa saja goyah. 但是重要什么呢？ Tetapi yang paling penting ialah 虽然我们摇动， sekalipun
kita goyah, 但是我们站着的磐石的永远不可会摇动。 tetapi alas di mana kita duduk itu tidak akan pernah goyah. 谁是我们的磐石？ Nah, siapakah yang menjadi batu karang kita? 耶稣是我们的磐石。 Tuhan Yesus adalah batu karang kita. 我们现在站在耶稣基督的磐石上， Dan saat ini kita berdiri di atas Kristus yang adalah batu karang kita. 我们暂时摇动， Mungkin sementara kadangkala kita goyah, 但是重要的，我们的磐石耶稣基督不可摇动。 tetapi yang paling penting adalah bahwasanya batu karang kita yaitu Tuhan Yesus itu tidak akan pernah goyah. 虽然我们会软弱， Sekalipun kita bisa mengalami kelemahan, 虽然我们跌倒， sekalipun kadangkala kita jatuh, 但是上帝仍然抓住我们。 tetapi Tuhan senantiasa tetap menjaga dan memegang tangan 我 kita. 们因着上帝的大大的爱，可以再站起来。 Dan oleh karena kasih Allah yang begitu besar untuk kita, maka kita tetap bisa bangkit berdiri. 所以我们可以这样告白。 Oleh karena itu, maka kita bisa memproklamirkan. 这个告白是使徒保罗的告白， Proklamir ini adalah pengakuan daripada Rasul Paulus. 但是这个告白应该要成为我们的告白。 Tetapi pengakuan ini juga seharusnya menjadi pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. 我们一起来念一下罗马书第8章37节， Mari kita bersama membaca Roma pasal 8 ayat yang ke-37. 我们一起来读。 Kita baca. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudara yang kekasih, 我们现在在属灵的征战当中， saat ini kita tengah menghadapi peperangan rohani. 但是今天的经文怎样说呢？ Tetapi melalui nas firman Tuhan hari ini apa dikatakan? 在这一切的事上，已经得胜有余了。 Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. 这个是意思是什么意思啊？ Ini artinya apa? 我们在属灵的征战当中，我们勉强可以得胜的意思吗？ Apakah karena peperangan rohani yang kita alami saat ini kita bisa memaksakan diri kita sehingga kita mengalami kemenangan? 我们的得胜是勉强的得胜吗？ Apakah kemenangan yang kita alami, apakah kemenangan yang kita peroleh itu dipaksakan? 我们往往看到了足球比赛， Kita sering sekali menonton pertandingan sepak bola, 2-1， yaitu menghadapi tim A dan tim B. 2-1， Ada 2 lawan 1. 这2-1意思什么意思呀？这个是勉强得胜的意思吗？ Jika nilainya, skornya 2 lawan 1, ini apakah nilai yang dipaksakan? 我们属灵的征战， Nah, di dalam peperangan rohani kita, 我们得胜的时候只有2-1这样得胜吗？ apakah kemenangan kita itu sama dengan skor 2 lawan 1? 不是这样得胜啊， Bukan kemenangannya seperti itu. 差不多我们10-0啊， Tetapi skor yang kita dapatkan itu kira-kira 10 lawan 1. 或者100-0啊， Atau 100 lawan 0. 阿门。 Amin. 我们在耶稣基督里，上帝帮助我们， Kita di dalam Yesus Kristus, kita akan senantiasa mengalami pertolongan Tuhan. 我们已经得胜有余了， Dan kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang. 不是勉强得胜。 Bukan kemenangan yang dipaksakan. 我们常常依靠上帝， Kita selalu mengandalkan Tuhan. 我们住在上帝的恩典里面， Dan kita tinggal di dalam anugerah Tuhan. 我们在属灵的征战当中已经得胜有余了。 Sehingga kita akan menjadi orang yang lebih daripada menang. 我们看一下罗马书第8章38节， Kita melihat Roma 8 ayat yang ke-38. 我们一起来读。 Kita baca. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 在这里，使徒保罗说， Di sini Rasul Paulus katakan, 无论死亡， baik maut 无论生命， maupun hidup, 无论天使， baik malaikat-malaikat 无论权势， maupun pemerintah-pemerintah, 现在的事情， bahkan yang ada sekarang 将来的事情， maupun yang akan datang, 无论什么样的能力， di dalam segala kuasa apapun itu. 还有我们看一下罗马书第8章39 Dan 节， kita lanjut melihat Roma pasal 8 ayat 39. 我们一起来读 Kita。baca. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak
tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 这样的都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在于我们的主耶稣基督里的。 Baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 这样的东西为什么不能叫我们与神的爱隔绝呢？ Nah, mengapa hal-hal ini tidak mampu memisahkan kita dari kasih Allah? 因为什么呀？ Karena apa? 因为这样的爱是从律法当中出来的吗？ Apakah karena kasih yang seperti ini datang dari hukum Taurat? 因为这样的爱是从我们的行为当中出来的吗？ Apakah karena kasih ini datang dari kelakuan kita yang baik? 都不是的。 Tidak, semuanya bukan. 今天经文39节，使徒保罗明确的这样告诉我们： Melalui nas firman Tuhan hari ini di ayat ke-39 dengan jelas dikatakan oleh Rasul Paulus 这爱是在于我们的主耶稣基督里的。 bahwasanya tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, yaitu kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 重要，这爱是在于我们的主耶稣基督里的。 Pak, terpenting di sini dikatakan bahwasanya kasih ini ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 所以这个爱是上帝的恩典。 Oleh karena itu, maka kasih ini disebut sebagai anugerah Allah. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 现在我们正在过各种各样的苦难当中。 saat ini kita tengah mengalami penderitaan yang begitu hebat. 现在我们因着皮肤的原因，现在我们在家里，我们用这样的 online， 我们要做崇拜。 Dan oleh karena kondisi virus saat ini mengharuskan kita mengadakan ibadah online seperti ini. 但是无论怎样，我们是上帝的百姓， Tetapi di dalam segala kondisi keadaan, kita ini adalah umat Allah. 我们已经得到了上帝的恩典， Kita telah mendapatkan anugerah Tuhan. 所以千万别灰心。 Oleh karena itu, jangan pernah putus asa. 无论什么样的环境，上帝必与我们同行同在。 Karena di dalam segala kondisi keadaan, Tuhan pasti menyertai, menjaga, dan memelihara kita. 虽然我们会软弱， Sekalipun kita mungkin mengalami kelemahan, 我们有时候我们跌倒， kadang kala kita mungkin jatuh, 但是千万别我们自己来定我们的罪， tetapi jangan pernah kita sendiri menghukum diri kita sendiri. 千万别我们自己来责备我们自己， Dan jangan pernah diri kita menyalahkan diri kita sendiri. 因为上帝现在爱我们。 Karena Allah begitu mengasihi kita. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang kekasih, 圣经怎么说呀？ apa yang dikatakan dalam nas firman Tuhan? 我们的基督徒没有诱惑，没有患难，没有苦难，这样说吗？ Apakah orang Kristen itu tidak pernah mengalami penderitaan, kesusahan atau kesesakan? 圣经不是这样说。 Alkitab tidak pernah mencatat hal demikian. 虽然我们是基督徒， Sekalipun kita adalah orang Kristen, 但是我们也会被诱惑， tetapi kita juga mungkin menghadapi godaan. 我们也在苦难当中。 Kita juga menghadapi penderitaan. 但是圣经怎么说呢？ Tetapi apa yang Alkitab katakan? 虽然我们住在这样的环境当中， Sekalipun kita mengalami penderitaan seperti 重要的就是我们必得胜。 yang terpenting adalah bahwasanya kita pasti memperoleh kemenangan. 为什么必得胜啊？ Mengapa kita pasti mengalami kemenangan? 因为巨大的上帝的爱仍然抓住我们。 Karena kasih Allah yang begitu besar tetap menjaga, tetap memegang, tetap memelihara kita. 还有我们现在仍然住在上帝的爱里面。 Dan yang paling penting adalah bahwasanya saat ini kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya. 我们怎么能进到上帝的爱里面呢？ Nah, bagaimana mungkin kita bisa masuk dalam kasih Allah itu? 因为我们透过耶稣基督的恩典。 Karena melalui anugerah dari Tuhan Yesus. 今天的经文分别告诉我们， Nas firman Tuhan hari ini dengan jelas menyatakan kepada kita 上帝的爱是永远的。 bahwasanya kasih Allah itu kekal adanya. 无论谁不能叫我们与上帝的爱隔绝了。 Dan tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. 这一个礼拜当中， Di dalam kehidupan kita di sepanjang minggu ini, 我们带着这样的神的话语，我们一起往前走。 mari kita menggenggam, mari kita memegang janji firman Tuhan ini. 无论在哪里， Dimanapun kita berada, 我们努力靠近上帝的爱。 mari kita berusaha untuk dekat dengan firman Tuhan, dengan kasih Tuhan. 阿门。 Amin.
我们一起来唱赞美一首歌。 Mari kita bersama menyanyikan pujian. 任何的环境都不要惧怕。任何的环境都不要惧怕。任何的环境都不要惧怕。全能的上帝，他必保护你。 你不要惧怕，更不要惧怕，全能的上帝保护你。任何的环境都不要惧怕，任何的环境都不要惧怕，全能的上帝他必保护你。 你不要惧怕，更不要惧怕，全能的上帝保护你。纵然有地方的光，无助的时候，全能上帝他必看顾你。 人生的惊涛骇浪临到的时候，全能上帝他必保护你。阿门。主你是我的法，主你是我的山寨，主你是我的山寨。 主，你是我的盼，我的力量，我的力量，我的眼。主，你是我的磐石，阿门。主，你是我的磐石，主，你是我的山寨。 主，你是我的盼，我的力量，我的耶和华，我的力量，我的耶和华。我们一起来祷告， Kita berdoa. 亲爱的天父，感谢你， Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. 主啊，透过今天的话语，我们看到了你的大大的爱。 Melalui nas firman pada hari ini kami sungguh telah melihat kasih-Mu yang begitu besar buat kami. 无论什么样的环境，不能叫我们与上帝爱隔绝。 Dan bahkan di dalam segala kondisi keadaan, tidak ada hal yang mampu memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. 因为上帝仍然爱我们， Karena Tuhan tetap mengasihi dan memelihara kami. 求主您看顾保护我们引领的整个会员。 Kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa menjaga dan memelihara seluruh jemaat-Mu di tempat. 现在因着这个环境不能来到教会， Saat ini oleh karena kondisi keadaan virus tidak dapat datang beribadah di rumah. 现在我们在家里，我们要做崇拜。 Dan saat ini kami beribadah di dalam rumah kami masing-masing. 但是我们相信每个地方当中都有上帝的恩典。 Namun Tuhan kami percaya bahwasanya dimanapun kami berada, di sana ada anugerah Tuhan buat kami. 主啊，这样的环境当中，你看顾保护我们的身体健康。 Tuhan dalam kondisi keadaan saat ini kami mohon Engkau menjaga dan memelihara kesehatan setiap kami. 主啊，虽然环境是这样， Sekalipun kondisi saat ini begini, 但是我们的信心越来越刚强起来。 tetapi bila iman percaya kami terus bertumbuh di dalam Engkau. 主啊，每个家庭也完全交托给上 Tuhan 帝。 kami sungguh menyerahkan setiap keluarga daripada jemaat Tuhan yang ke dalam nama. 求求你看顾保护我们的印尼国家。 Kiranya Tuhan Engkau yang menjaga dan memelihara negeri kami Indonesia. 主啊，虽然我们有这样的环境， Meskipun saat ini kami mengalami kondisi seperti 但 itu, 是我们的国家就需要上帝的爱， namun kami percaya negeri kami membutuhkan akan kasih-Mu ya Tuhan. 因为只有上帝的爱能拯救我们， Karena hanya kasih Tuhanlah yang mampu menyelamatkan kami. 因为只有上帝的恩典，只
阿门。 Amin. 主导我们在天上的父，也能多属你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今世直到永永远远。阿门。现在我报告教会的信息。 Saat ini saya akan menyampaikan warta jemaat. 每位弟兄姐妹保重身体健康。 Diharapkan pada seluruh jemaat menjaga kesehatan diri masing-masing. 每个星期天早上10点半，透过教会的 YouTube， 我们一起来参与崇拜。 Kita tetap mengadakan ibadah setiap hari minggunya jam 10.30 melalui YouTube. 重要的是主日学小练部一起来参与。 Dan juga ada ibadah sekolah minggu dan remaja. 然后呢，我们继续为了我们的国家、教会、家庭多多祷告。 Dan kita terus berdoa untuk negara, gereja, dan bangsa kita. 然后呢，有关于风险， Dan untuk persembahan, 有2种的方法。 kita punya 2 cara. 第一个是透过银行， Yang pertama melalui transfer rekening bank. 还有一个是直接到教会来奉献。 Dan yang kedua ada diserahkan langsung ke gereja. 愿上帝祝福弟兄姐妹的家庭。 Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap keluarga kita. 不好意思还有一个报告。 Satu lagi, 写圣经。 yaitu menyalin Alkitab. 正在我们教会写圣经当中， Saat ini gereja kita mengadakan menyalin Alkitab. 各位弟兄姐妹们认真来参与写圣经。 Marilah kita dengan sungguh-sungguh menyalin Alkitab. 上帝与我们同行同在。 Tuhan Yesus memberkati.